Assalamualaikum. So, kembali kepada tutorial macam mana kita nak cantikkan sistem kita. Okey. So, untuk tutorial kali ini, cikgu akan kongsikan macam mana kita nak hias kita punya sistem menggunakan w3.css framework. Okey. So, sebelum cikgu lanjutkan dulu kepada kita punya cara nak hiasnya, cikgu nak buat kelainan sikit pada tahun ni. Kalau tahun sebelum ni cikgu hanya ajar satu saja gaya menu. So untuk tahun ni cikgu nak bagi kelainan sikit, cikgu nak kongsikan 3 jenis menu. Okey, menu yang pertama kita panggil dengan nama horizontal navigation. Yang mana menunya tu disusun sebaris macam ni ke atas ni. Ini yang biasa kita jumpa lah. So, horizontal navigation. Ini menu yang paling mudah di dunia. Okey, tak ada menu yang paling mudah selainkan menu ni lah. Okey. Kemudian kita nak tengok pula jenis menu yang kedua adalah drop down navigation. Mana bila kita bawa kita punya cursor kita pergi kepada menu, dia akan keluar sub menu yang lain. So itu dipanggil dengan drop down navigation. Kemudian yang ketiga kita nak tengok vertical navigation. Vertical navigation ni menunya tu disusun di sebaris di tepi sini lah. Okey, disusun sebaris kat tepi ni. Dan yang keempat adalah sidebar menu. So sidebar menu ni kita nak bagi kita punya nampak canggih sikit lah kan. Kita nak bagi nampak sistem kita ni boleh diguna pakai di mana-mana contohnya di dalam digunakan kat handset, gunakan kat laptop, gunakan kat tablet. So selalunya kita pakai sidebar menu. Sidebar menu ni bila kita klik simbol apa cikgu tak tahu nama garis 3 ni, cikgu panggil simbol hamburger. Kita klik dekat simbol hamburger ni, dia akan keluar menu. Kita klik, dia keluar. Kita close, then dia hilang. Dia sembunyikan balik menu kita tadi tu. Okey. So, sebelum kita nak belajar buat, so maksudnya kamu akan pilih salah satu lah daripada menu-menu yang ada ni. So, daripada menu-menu yang ada ni, kamu pilih salah satu je lah. Janganlah nak buat ketiga-tiganya pula, keempat-empatnya pula. Okey, macam mana je rupanya kalau kamu gabungkan empat-empat tu. So, pilih salah satu. So, maksudnya dalam satu sekolah tak akan ada yang sama lah. Maksudnya ada yang buat vertical, ada yang buat drop down, ada yang buat horizontal, ada yang buat navigation bar, sidebar. Okey. So, tak kisahlah pilih yang mana-mana. Itu adalah hak kamu sebagai pembangun sistem. Okey, itu hak kamu sebagai pembangun sistem. Cikgu ataupun pentaksir tak boleh nak kata apa. Itu adalah hak kamu. Kamu mempunyai hak ke atas sistem yang kamu nak buat tu. Okey. Okey. So, sebelum kita start buat menu-menu ni, kita kena buat basic dulu. Kita buat struktur asas dahulu. Okey. So, kita tengok. Dia ada beberapa langkah. Okey, dia ada beberapa langkah. So, mana cikgu punya pen cikgu? Kejap, cikgu keluarkan pen cikgu dulu. Okey. So, langkah pertama ni adalah kita nak set up kita punya file style kita, kod untuk style. Oleh kerana kita nak gunakan framework w3.css. W3.css ni apa? Dia merupakan satu template ataupun tapak yang mana kita boleh memanipulasi kod dia tu, kod CSS tu untuk hasilkan kita punya interface kita. Maksudnya dia dah standby dah dekat kita, kita panggil sahaja kod tersebut. Okey. Kemudian first kali apa yang kita nak kena buat adalah kita nak buka file baru dan save as sebagai w3.css. Okey, kita cuba buat. Okey, pada file kita ni kita buka file baru, file, new file, kemudian kita save as sebagai w3.css. Okey, kemudian kita save. Okey, kita dah buat dah. Kita tengok pula step yang kedua. Apa dia kata? Buka pautan W3 dan download kod CSS. Okey, kita buka pautan yang ni lah. Kalau tak boleh buka pun tak ada masalah lah. Kalau nak type panjang, kita buka pada browser ni, kita type w3.css. Okey. Kita ambil yang atas ni sekali ni, yang ada yang ini. Yang ada intro, color, container, panel, border, card apa semua ni. Okey. Kita nak download kat mana? Kita pergi dekat bawah sekali. Pada bahagian download, kita buka download w3.css. Kita buka yang ini. Dan dia akan bagi tapak dekat kita. Okey, tapak CSS ni lah yang kita akan copy. So, macam mana kita nak buat? Kita Ctrl A.
Control A dia akan masuknya select all. Okey, kita Control A ataupun kalau kamu rajin sangat, kamu select lah kesemuanya daripada atas sampai ke bawah. Okey, klik kanan, copy. Ingat klik kanan dan copy. Kemudian pergi kepada file CSS kita tadi ni dan kita pun paste. Okey, dia akan keluarlah kod panjang-panjang macam ni. So, ini adalah kod CSS kita. Dan cikgu nasihatkan jangan usik kod ni. Sebab bila kamu usik, nanti dia akan ada masalah. Okey, kita tak tahu apa yang kita usik. So, ini adalah setting yang dia dah tolong buat untuk kita. Kita just gunakan sahaja. Kita just gunakan sahaja. Kita gayakan ikut kehendak kita. Okey, kita tutup. Kemudian kita nak buat yang seterusnya. Apa yang kita nak kena buat yang seterusnya? Buka fail baru, fail yang kedua. Fail pertama dah selesai. Buka fail yang kedua, save as sebagai template.php. Okey, save as sebagai template.php. Okey, buka fail baru, file, new file. Kemudian kita save as dengan nama template.php. Okey, so dah selesai dah. Okey, template.php ni kita dah buat dah. So, seterusnya kita nak buat apa? Bina struktur asas HTML. So, struktur asas HTML ni kamu dah belajar dalam bab 3 tingkatan 5. Okey, bab 3 tingkatan 5 kamu dah belajar. Wajib kamu kena belajar pasal struktur asas HTML sebab ia punya boleh ditanya dalam soalan SPM. Okey, apakah struktur asas HTML? Okey, kamu boleh guna shortcut macam cikgu buat ni. So, untuk buat automatic struktur asas HTML. So, kamu buat, terus dia keluarlah. Kamu tekan tanda seruan, macam cikgu tunjuk tadi ni. Tekan tanda seruan dan tekan butang tab. Okey, sorry. Semula. Tekan tanda seruan dan tekan butang tab. So, dia akan keluar macam ni. Kalau tak boleh nak buat macam ni, bermaksud kamu kena type satu-satulah. Okey, maksudnya komputer kamu tu tak ada dia punya autocomplete dia tu. Okey, kita type satu-satu. So, doc type HTML. Okey, kemudian kita buka tag bagi HTML. Okey, selesai. Kita buka head dia. Okey, kita buka head. So, dalam head akan ada title. So, title ni, apa fungsi title ni? Contoh cikgu buat title cikgu adalah PUBG Tournament. Okey, so title ni adalah perkataan yang akan dipaparkan pada tab kita. Contoh kalau macam cikgu buka file template, nak buka file template, type saja template.php. Nampak dia akan paparkan dekat sini. Okey, PUBG Tournament. Okey, so kalau kita ubah lagi, kita apa yang kita buat kat sini, dia akan keluarlah dekat sana. Okey, apa yang kita buat dekat sini, dia akan keluar dekat sana. Okey. So, kalau cikgu letak, alamak, apa benda cikgu type ni. Okey, cikgu tekan macam-macam kat sini. Dia akan keluar apa yang kita buat dekat situ. So, apa yang ada akan di title, akan dipaparkan di sini. Okey, apa yang ada di title, akan dipaparkan di sini. Okey, seterusnya, selesai title. Kita nak buat apa yang seterusnya? Kita nak buat meta. Meta ni kenapa kita nak set meta ni? Meta ni kita nak set viewport. Viewport ni, meta ni, kita nak set supaya screen kita ni, interface kita ni akan bagi respon terhadap kita punya size screen yang kita buka. Kalau kita buka pada handset, dia akan follow kepada size handset. Kalau kita buka pada laptop, dia akan follow pada size laptop. Itu meta. Okey, selesai yang itu. Okey, kemudian kita nak buat apa lagi? Kita nak buat tag untuk body. Tag untuk body ini kita kena tahu bahawa segala kita punya kod untuk kita paparkan pada interface berada pada body. Okey, apa yang kita tulis kat body ni akan dipaparkan dekat kita punya website kita, kita punya interface kita. Nampak? Apa cikgu type kat body, dia akan keluar dekat situ. Okey. So, itu kemudian kita cerita, kita dah selesai buat kita punya struktur asas HTML. Ini adalah struktur asas HTML. Okey, ini adalah struktur asas HTML. Okey.
Selepas selesai struktur asas HTML, kita pergi tengok apa yang kita kena buat seterusnya. Kita nak panggil file w3.css ni. Seperti mana kita tahu, kita belajar dalam bab 3 tingkatan 5. Ini cikgu ambil daripada buku teks. Ini cikgu ambil daripada buku teks. Macam mana nak cara penulisan CSS dalam atur cara HTML. So, dia ada 3 jenis gaya. Gaya pertama adalah external style sheet. External style sheet ni bermaksud macam kita buat sekarang ni lah. Okey. Kod CSS berada dalam file yang lain, tapi kita panggil ke dalam file ni. Kita panggil file CSS tadi tu ke dalam file HTML kita ni. Okey. So macam mana nak panggil dia? So kita gunakan link. Okey. Kemudian kita letak dia punya nama file dia. Okey, kamu type lah. Bagi kamu type lah. Cikgu gunakan shortcut sajalah. So, kamu type lah real style sheet, hyperlink reference, apa semua ni. Kemudian, kita pastikan nama file CSS kita sama. Dekat sini, w3.css. That means, dekat sini, w3.css. Kalau kat sini style, dekat sini pun mesti gunakan style. Sebab ini akan memanggil file yang ini. Ya, kod yang ini digunakan untuk panggil file yang ini. So, itu kalau kita menggunakan external style sheet. Kalau kita gunakan internal style sheet, okey, kita gunakan internal style sheet, selalunya dianya ada macam ni. Okey, dia ada tag macam ni, ada tag style macam ni. So, ini dipanggil dengan nama internal style sheet. Okey. So, internal style sheet ni, kalau kita buat, mesti dalam head lah. Okey, itu internal style sheet. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga, inline. Inline maksudnya apa? Pada tag HTML ni, kita letakkan style. Style macam tu. Okey. Okey, so itu dipanggil dengan nama inline. So, itu kita panggil dengan nama inline. Okey, so selepas kita dah tengok 3 cara penulisan CSS ni. So untuk tutorial kali ni kita nak belajar mengenai external style sheet. Okey, seterusnya kita nak belajar, Allah, kita lupa buang. Okey, seterusnya apa kita nak kena buat? Langkah seterusnya adalah bina 4 kawasan kod. Okey, kita nak buat bina 4 kawasan kod. Okey, kita akan gunakan komen. So, kita komenkan. Ini adalah kawasan untuk tajuk. So, bermaksud semua kod tajuk akan berada di bawah ini. Akan berada di kawasan ini. Kod untuk tajuk. Header kita. Kemudian, kita nak buat satu lagi kod untuk menu. Ini dipanggil sebagai komen. Okey. Orang panggil apa? Orang panggil dengan amalan terbaik dalam pengaturcaraan tu kita belajar mesti ada komen. So ini komen dia. Maksudnya ini adalah bahagian tajuk. Semua kod tajuk kita letak kat sini. So ini adalah bahagian menu. Semua kod menu kita akan letak dekat situ. Kemudian ada bahagian apa lagi? So ada bahagian isi kandungan. Isi kandungan. So maksudnya isi kandungan semua berada dekat situ. Dan yang terakhir adalah bahagian footer. So semua kod untuk footer berada di bawah ini. So, nanti senang untuk kita buat proses pemotongan file. Ingat, file template ni sebahagiannya kita akan potong dan kita akan masuk ke dalam file header. Sebahagian yang lagi itu kita akan potong dan akan masukkan ke dalam file footer. Okey, dia akan terpisah kepada 2 bahagian nanti ni. Okey. So, selesai kita punya struktur asas HTML. So, sekarang ni kita nak mula menggayakan kita punya antara muka kita. Okey, struktur asas dah siap tapi tak ada apa-apa lagi lah. Tak ada apa-apa yang dipaparkan sebab dia masih kosong. Okey, so kita nak gayakan dia, kita mestilah rujuk kepada kita punya orang panggil apa? Dokumentasi untuk w3.css ni. Okey, ini adalah dokumentasinya. Dia dah bagi tahu secara detail dekat kita nak hias button macam mana. Nak ubah tulisan, nak ubah font tulisan macam mana, dia bagi tahu kat kita dah. Kemudian kita nak buat nak buat animasi. Okey, nak buat animasi tulisan keluar macam mana.
So, macam-macam ada kat sini. So, kamu cuma perlu kaji satu demi satu. Contoh macam gambar. Nak buat gambar terang, gambar opacity, gambar hitam putih ni macam mana. So, dia ada bagi dah dekat kita. Kita just gunakan saja. Kita cuma panggil dia punya nama kelas sahaja. Dan kita punya hasil dia akan automatik akan jadi. Kita tak perlu pening-pening kepala lagi. Okey. Seterusnya kita nak buat apa? Kita nak buat pada bahagian tajuk dahulu. Tajuk, footer dan isi kandungan. Kita nak buat 3 benda utama ni dulu. So kita buat tajuk dulu. So tajuk, kita nak buat tajuk, kita kena tahu konsep asal dia adalah container. Setiap ni contohnya, ini adalah tajuk, ini adalah isi kandungan dan ini adalah footer. So maksudnya ini satu container, ini satu container dan ini adalah satu container. Jadi, macam mana kita nak buat dia? Kita just copy sahaja. Okey, copy saja. Contoh macam cikgu ambil yang ini. Cikgu nak copy container yang ini. So, cikgu copy container bagi header. Okey, cikgu copy container header dan cikgu paste dekat header tajuk sini. Cikgu paste. So, header tajuk kita apa? Tajuk H1 ni maksudnya tulisan yang paling besar. Saiz tulisan yang besar. So, kita nak buat H1, kita nak buat tajuk dia apa? PUBG Tournament. Okey, PUBG Tournament. So bila kita test tengok dekat sistem kita, apa hasil dia? Kita akan dapat macam ini. PUBG Tournament. Maksudnya ini satu container. So ini adalah satu container. Okey, so macam mana kita nak bawa PUBG ni berada di tengah-tengah? So untuk bagi ketengahkan tulisan, kita menggunakan W3 tolak center. Okey, W3 tolak center. So tulisan tu akan berada di tengah-tengah. Kalau kita nak buat tulisan sebelah kanan, W3 tolak right. Okey, so tulisan tu akan lari pergi duduk sebelah kanan macam ni. Dia akan jadi container lah. Okey, container tu akan berada di right. Tapi kita tak naklah buat macam ni. Okey, buruk sangat. So kita buat center sahaja. Okey, kita buat center. Okey. Selesai. So macam mana pula kita nak buat sub tajuk? Kalau contoh ada satu tab tajuk lagi. Okey, kita nak buat tu kita letak sajalah dekat sini. Contohnya kita letakkan P, kita letakkan The Head Hunter. Contoh cikgu tak tahulah pertandingan apa ni. Okey, Head Hunter. So dia akan keluar sub tajuk dekat bawah ni. Okey, selesai untuk sub tajuk di bawah ni. So macam mana kalau cikgu nak buat dia bentuk tulisan ni kan tulisan sama je kan. So cikgu nak gayakan lagi. So cikgu boleh letakkan bold. Bold. Bold kita nak besarkan, gemukkan tulisan kita tu. Kita nak boldkan dia. Okey. B ni. Okey, kita letakkan B kat sini. So bila kita refresh, kita akan nampak tulisan kita akan jadi besar sikit. Macam mana kita nak ubah suai font tulisan kita ni? Okey, nak ubah suai font tulisan, kita pergi kepada Google. Pergi kepada Google dan dia ada bagi banyak kat sinilah tab Google ni, nampak ni. Tab Google ni dia bagi kat kita dan kat sini ada banyak jenis tulisan. Okey, banyak jenis tulisan. So kita boleh pilih tulisan mana yang kita nak. Okey. So let's say cikgu nak tulisan yang dekoratif macam ni. Okey, dekoratif yang macam ini. Okey. Ambil yang ni simple ni lah. Okey, so cikgu klik pada try it yourself. Nampak? Try it yourself. Dan cikgu akan copy yang ini. Font Google APIs. Okey, dan juga cikgu copykan style yang internal. Internal style sheet ni. Okey, tadi kita buat external. Yang ini kita copy sekali dengan internal. Kalau kita nak buat tulisan yang dekoratif macam ni. Kita copy. Dan kita copy dekat sini dan kita paste dekat bawah link kita tadi ni. Kita paste dekat sini. Okey, kita dah ada satu lagi internal. Kita ada dua, satu external dan satu lagi adalah internal. So kita dah ada dua. So apa yang kita nak kena buat adalah kita nak masukkan kelas ni, style ini ke dalam tulisan tajuk di atas ni. So kita letak apa kat situ? Kita letaklah dekat situ kelas sama dengan apa nama style dia? W3 tolak lobster.
Panjang sangat lah. Tak apalah, kita ambil je lah. W3 tolak lobster. Kita copy. Okey. Kita letakkan kat situ W3 tolak lobster. So, bila kita refresh, nampak tulisan tu akan ada bentuk dekoratif sikit. Okey, dia akan ada dekoratif. Okey, ini cara pertama kalau kita nak buat design kita punya header. Cara kedua, kita boleh menggunakan banner. Yang mana banner ni cikgu dah letak siap-siap. Cikgu dah design siap-siap banner ni dekat Photoshop. Kamu boleh design lah dekat mana aplikasi untuk edit gambar yang kamu pandai. Kamu design dan kamu save di dalam folder sistem kamu. Okey, savekan ke dalam folder sistem kamu. Kemudian kalau kita tak nak guna cara tulisan ni, tak cantik, kalau bagi kamu kata tak cantik, kita buang. Kita gunakan gambar. Kita nak gunakan gambar. Macam mana kita nak masukkan gambar ke dalam kita punya tajuk kita? Kita tak nak guna tulisan, kita nak guna gambar. Okey. So, kita gunakan kod HTML untuk memasukkan image img. Kemudian source dia adalah src. Source dia ni adalah apa nama gambar kita? Banner.jpg. So, banner.jpg. Kemudian kita kena letak satu lagi, kelas W3 tolak image. Sekejap lagi cikgu tunjuk apa perbezaan gambar yang ada kelas image dengan gambar yang tak ada kelas image. So, kita refresh tengok macam mana rupa dia. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, apa beza gambar yang ada image W3 image dengan gambar yang tak ada W3 image, kelas dia tu. So, kalau yang ada W3 image, gambar itu akan respon kepada size screen. Size screen kecil, gambar dia akan jadi kecil. Size screen besar, gambar dia akan jadi besar. So, gambar dia akan jadi responsif. Tapi kalau kita buang kelas W3.image ini, gambar itu size dia tu akan sekata sahaja. Maksudnya skrin kecil dia akan jadi hilang separuh macam tu lah. Skrin besar cantik. Bila skrin kecil dia akan jadi separuh macam tu. Kamu tengok dia akan jadi separuh macam tu. So ini tak cantik lah, tak bagus lah, tak responsif. Bukan website design yang moden. So design moden mesti ada responsif. So gambar ni dia akan ikut size skrin kita. Okey, selesai bahagian header. Bahagian tajuk kamu boleh pilih sama ada kamu nak gunakan cara gunakan tulisan ataupun kamu nak letakkan gambar banner macam ni pun tak ada masalah. Kamu boleh buat pilihan yang mana kamu suka. Kemudian kita nak buat seterusnya, kita nak buat pada bahagian header. Bahagian isi kandungan. Pada bahagian isi kandungan ni, bahagian footer ni, kita copy bahagian footer. Kita pergi dekat sini, dekat kontainer ni, pergi kepada bahagian footer dan kita copykan bahagian footer ni. So, cikgu copy footer, kod untuk footer dan cikgu paste dekat sini. Sebenarnya kod atas dengan bawah ni sama saja. Okey, sama saja, boleh type, tak ada masalah. Okey, footer contohnya kat sini kamu letak hak cipta terpelihara. Okey, kita nak letakkan simbol copyright tu. Kita gunakan copy. Kemudian kita letaklah nama kamu, Leman bin Man. Okey, settle. Kemudian P ni apa informasi seterusnya. Kamu letaklah apa-apa benda yang kamu nak letak sekalipun. Tak ada masalah. Tulislah apa benda yang kamu nak tulis. Contohnya cikgu tulis, tapi cikgu rasa kalau cikgu tulis yang ini, satu Malaysia akan tiru benda yang sama. Ini dah berlaku 2 tahun lepas. 2 tahun berturut-turut. Apa yang cikgu tulis kat sini, budak akan ikut sebiji. Okey, sampai nak ubah tulisan pun dia takut. Okey, jangan takut, buatlah ikut kreativiti kamu. Okey, siapa tiru yang ini, memang teruklah. Kalau tiru ayat cikgu ni. Okey, pihak penganjur tidak bertanggung jawab di atas segala masalah yang dihadapi oleh pengguna sistem ini. Okey. Ini kita buat sedikit penafian. Ini dipanggil dengan nama penafian. Okey, selesai.
So bila kita refresh balik, kita akan dapati dekat sini akan ada footer. Okey, kita nak bagi tulisan ni kecil sikit. Macam mana? Pergi dekat bahagian font. Cikgu tak pasti font ataupun teks. Kita tengoklah yang mana. Okey, kita pergi dekat font. Okey, internet cikgu dah lag dah ni. Kita klik pada. Okey, so pergi pada bahagian font. Okey, cikgu rasa bukan yang ni. Bahagian teks. Okey, pada teks ni kita akan tengok pada bahagian bawah sekali. Bukan teks. Cikgu tak ingat kat mana. Pada font cikgu rasa. Okey, dekat bawah sekali. Dia akan ada cerita mengenai saiz tulisan. Okey, saiz tulisan kat mana? Tak ada pula kat sini. Dekat mana? Dia dah ubah dah lah ni. Okey, kita tengok dekat mana kedudukan dia. Mana display ke? Okey, display kot. Okey, maksudnya function tu dah dibuang daripada sistem lah, daripada CSS lah ni. Okey, dia dah buang daripada CSS, dah tak ada dah. Tapi tak apalah, cikgu ceritalah. So dekat sini kita boleh tengok dia punya kita nak ubah tulisan dia jadi kecil sedikit. Okey, kita letakkan kelas sama dengan W3 tolak tiny. Okey, W3 tolak tiny. Bila kita refresh, tulisan kita akan jadi kecil saja begini. Ini tulisan paling kecil lah yang boleh ada. So ini adalah tulisan saiz kecil yang boleh ada. So kalau kita nak ubah tulisan, macam mana kita nak ubah tulisan? So cikgu nak ubah tulisan yang ini. So nak buat apa, macam mana? Kita letakkan kelas sama dengan, okey, nak ubah tulisan, warna tulisan. So kita nak ubah warna tulisan. Pergi dekat colors, kamu akan nampak dia akan ada color text. Okey, macam mana kelas dia? Apa kelas untuk ubah warna? W3 tolak text, then apa warna yang kita nak? Okey, contoh dekat sini saya nak buat warna tulisan dia warna tulisan tadi ni warna apa? Tulisan asal warna putih. Saya nak buat jadi warna hitam. Okey, apa yang saya buat? W3 tolak text tolak black. So bila kita refresh dekat sini, nampak dia akan jadi warna hitam. So hitam tak menarik, cikgu. Saya suka warna merah. Okey, tak ada masalah. W3 tolak teks tolak merah red. Okey, so bila kita refresh, ada jadilah warna merah dia tu. Okey, selesai bahagian footer. Kamu boleh gayakan macam-macam, nak letak gambar pun tak ada masalah. Okey, kemudian pada bahagian isi kandungan. So apa yang kita nak buat pada bahagian isi kandungan ni? Kita buat container. Okey, div kelas sama dengan W3 tolak container. Okey, container. Kemudian kita buatkan H1 isi kandungan. Okey, kita kena ingat bahawa nanti kita akan copy ini ke atas dan kita akan copy ke dalam file header, dan yang ini ke bawah daripada teks isi kandungan ni. Bawah ni kita akan copy masukkan ke dalam footer. So pada bahagian isi kandungan ni kita tak buat apa-apa. So kita tak buat apa-apa, kita hanya akan buat sampai di sini saja. Nanti selepas kita dah selesai buat menu, baru kita akan copy paste dalam header dan juga footer. Okey, so kita tiba masanya. Okey, kita dah siap dah untuk buat bahagian tajuk. Kemudian kita dah buat bahagian isi kandungan dan juga bahagian footer. Okey, so kita nak buat menu untuk kali ini. Kita nak buat menu yang ada yang vertical navigation. Maksudnya ini yang normal kalau kita jumpa dalam website. Dia ada juga menu style macam ni, layout yang macam ini, yang mana menunya berada di sebelah tepi. Kemudian di bahagian sebelah sini dia akan ada isi kandungan dia. Okey, berbeza dengan yang dua sebelum ni, drop down kita buat menu di atas. Yang ini pun menu di atas. Tapi yang ini menunya berada di sebelah sini. Okey, terpulang kepada kamu nak letak menu di sebelah sini pun boleh. Nak letak menu di sebelah sini pun boleh. Tak ada masalah. Okey, so macam mana nak buat? Jom kita pergi tengok kepada coding kita. Okey, so untuk kali ini kita akan type coding. Okey, yang dua pertama kita belajar copy paste. So untuk kali ini kita akan type coding. Okey, so apa yang kita nak type adalah kita buat bahagian dulu. Kita nak buat bahagian sebab apa? Sebab setiap ini dia akan ada dua bahagian. Okey,
So dia akan ada dua bahagian. So bahagian yang menu ini saiz dia adalah 1/4. Manakala yang sebelah sini saiz dia adalah 3/4. Okey. So dalam satu row akan ada dua kolom. Kolom pertama saiz dia akan 1/4, 3/4. Okey, pendekkan cerita, dalam satu row akan ada dua kontainer. So ini kalau kita tengok, yang atas ini dia cuma ada satu saja kontainer. Ini kontainer yang di atas. Okey, untuk header. Ini kontainer untuk footer, tajuk dan juga footer. Tapi kalau untuk isi kandungan, kita nak boleh kerana dia ada dua kontainer sebaris, kita tak boleh pakai kontainer macam yang sebelum ni, kita kena pakai row. Okey, dalam row dia boleh split kontainer. Okey. So, kita nak rujuk macam mana, dekat mana benda ni? So, boleh rujuk dekat W3 School, pergi kepada bahagian responsive. Okey, pergi kepada bahagian responsive. So, ini adalah bentuk-bentuk layout yang dia sediakan. So, kalau kamu nak buat 2 bahagi 2, so 1/2, 1/2. Kalau kamu layout kamu nak bahagi kepada 3, 1/3, 1/3, 1/3. So, as long as hasil tambah dia mesti 1. Okey, so kalau tengok, ini adalah kelas untuk size. Okey, untuk size dia. So, kalau half, ini untuk 1/2 lah. So, sekarang ni kita nak pakai 1/4, so kita kena pakai quarter. W3 quarter dan W3 3/4 yang ini. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, so kita mulakan dengan kita buat div untuk row dahulu. So, div kelas W3 tolak row. Okey, W3 tolak row, kita dah selesai. Okey. So, selepas kita buat W tolak row, penutup untuk div yang ini, kita kena cut dan kita kena copy-pastekan di bawah isi kandungan ni. Kita paste di bawah itu. So, bermaksud ini buka dia, tutup dia di bawah isi kandungan. Okey, jangan tutup di sini penutup dia di bawah isi kandungan. Ini kamu kena buat betul-betul. Maksudnya untuk kali ini isi kandungan ni dia ada dua penutup. Penutup pertama untuk div dia. Penutup yang kedua ni adalah untuk div yang menu ni. Okey. So dah selesai. Kita nak buat row pula. Okey, kita nak buat row yang pertama, row untuk menu. Okey, kita letakkan komen dekat situ. Row menu. Okey, sorry, bukan row menu. Kita namakan container menu. Okey, so container menu ni, apa kita nak buat? Kita akan buat div juga sekali lagi. Div kelas W3 tolak container. Okey, kemudian kita letak satu lagi kelas size 1/3. Kalau size 1/3, apa dia punya tadi? Quarter. Okey, dia punya ni adalah quarter. Okey, so kita masukkan kat sini W3 tolak quarter. Okey, selesai. Untuk kita uji dia, kita letakkan satu perkataan lah. Ini untuk menu. Okey, ini untuk menu. Kita letakkan warna hijau. Contohnya W3 tolak. Ini untuk kita tengok sepadan green. Okey, so selesai dah yang pertama untuk quarter. So sekarang ni kita nak buat pula container untuk isi kandungan. So, kalau atas ini quarter, kalau kita tengok di PowerPoint tadi, kalau ini 1/4 quarter, so yang ini yang bakinya adalah 3/4. 3/4 mean 3 quarter. So, dekat sini kita kena letakkan W3 tolak. Okey, W3 tolak 3 quarter. Okey, so let's say kita letakkan warna hijau lah untuk marking dia. Warna merah. Contohnya untuk marking dia kita letak warna merah. Okey, so kalau kita try, kita akan dapat hasil yang macam ni. So, ini untuk menu kita. So, yang ini untuk isi kandungan kita. Okey, menu dah ada. Bahagian menu dah ada. So, sekarang apa yang kita nak kena buat adalah kita nak kena masukkan menu-menu yang ada dekat sini. Okey, so sebelum kita masukkan menu-menu yang ke dalam bahagian yang sebelah kanan ni, sebelum kita masuk ke dalam ni, kita kena buat satu lagi div. Kita kena buat satu lagi div iaitu untuk blok. Div kelas sama dengan okey.
Kita nak buat div untuk blok. Okey. So sama dengan mana kelas dia? Okey, kelas. So W3 tolak bar blok. Okey, so kita nak masukkan bar blok. Okey, kita dah masukkan W3 tolak bar blok. Okey, tujuan dia untuk apa? Untuk pastikan kita punya menu tu panjang. Okey, nanti kita akan tengok Okey, so sekarang ini kita buang balik yang menu yang tadi ni. Okey, kita buang balik menu yang tadi ni dan kita start untuk masukkan kita punya kelas-kelas menu kita. Okey, so menu kita tengok dekat mana? Dekat header dan kita copy. Nak copy dari mana? Daripada PHP dalam file header ni. Dalam file header, start daripada PHP ni, kita copy sampai ke bawah sekali. Kita copy dan kita paste di bawah bar block ni. Okey, kita copy, paste di bawah bar block ni. So, kita paste dekat sini. So, selepas kita paste, apa yang kita nak kena buat, kita buanglah kita punya tanda pipe ni. Kita buang. HR juga kita buang. Okey, ini buang. Ada HR, kita buang. Okey, yang ini kita buang BR dan juga HR dia. Okey. So, selesai. So, kalau kita try tengok, kita akan dapat macam ni. Tapi, nampak simple sangat kan? So, macam mana kita nak buat dia? Okey. So, sekarang ini kita nak buat dia, kita nak bagi dia nampak macam ada tajuk. Tajuk dia menu. So, kita letak dekat sini. Kita letakkan satu div class, okey, sama dengan W3 tolak bar tolak block. Okey, kan bar block, bar item. W3 tolak red, merah. Okey, kita buat bar dia tu warna merah, kita letak sebagai menu. Okey, kita letak sebagai menu. So, bila kita refresh kat dia, kita akan dapat hasil dia macam itu. Okey, kita akan dapat hasil dia macam itu. Okey. So, sekarang ini kita nak buang baliklah kita punya warna green tadi ni. Okey, container ni warna green, kita buanglah. Okey, tak cantik nampak dia. Kita gantikan dengan W3 tolak cut. Kita tengok efek dia sekejap lagi. Apa itu cut? Okey, container red ni pun kita buang jugalah. Okey, buang balik warna yang kita cuba tadi tu. Okey, bila kita refresh, kita akan dapat hasil yang apa tu? Macam ni, dia macam ada bayang-bayang dekat sini sikit. Okey, so kalau nak buat cut boleh, kalau tak nak buat cut, buanglah W3 cut ni. So, cut W3 tolak cut tu dia bagi efek untuk bayang-bayang. So, kalau kita refresh, dia lebih kurang macam tu lah. Okey, so sekarang ini kita nak buat pula untuk menu. Menu kita nak buat dia, kita nak letak efek untuk button. So, efek untuk button kamu boleh tengok dekat button. Okey, efek untuk button dia ada dekat button, dia ada banyak efek button. So, macam-macam efek kamu boleh buat. Okey, so katakan kamu suka yang macam rounder macam ini, round ni. So, kalau kamu suka yang ini, copy kelas dia. Kan copy kelas dia. Okey, W3 button round large. Okey, cikgu copy yang ini dan kita pastekan dekat mana? Kita kena buat kelas dulu. Kelas. Okey, dan kita paste dekat sini kelas dia. Okey, so ingat dalam kelas tak boleh ada copy. Kalau kita copy paste direct macam tu, dia akan jadi dua okey, tanduk dua macam ni. So, tanduk dua macam ni dia akan keluar error. So, tanduk biarlah satu sahaja. Okey, tanduk satu sahaja. Okey. So, kalau kita tengok, apa yang kita nak buat lagi, kita copy paste semualah. Kita copy paste semuanya. Okey. So, sebelum kita copy paste semua, kita letak warna dululah. Warna button kita W3 tolak blue. Tak apalah, kita cuba je lah. Jadi warna-warni betul kali ni. Okey, ataupun kita letak tail lah. Taklah, kita letak blue lah. Terpulang pada kamu lah letak warna apa. Okey, cikgu letak warna biru. Okey, so kita copy paste, kita paste di semua tempat. Kita paste di sini, paste di semua div A yang ada. Okey, semua div A yang ada ni kita kena paste. Okey, kita paste di div A. Kita paste juga di div A sini. Di bawah ini ada lagi 3. Paste, 2,
paste. Dan yang ketiga, kita paste. Okey, kita try tengok apa yang jadi. So, dia akan jadi bulat macam tu. Okey, dia akan jadi bulat. Okey, dia tak jadi panjang. Sebab apa dia jadi bulat di tepi ini? Sebab apa? Sebab kita pakai round. Okey, kita pakai round. Kalau kita tak pakai round, kita tengok contoh yang cikgu tunjuk yang ini. Cikgu buang round ni. So, dia akan jadi macam itu. Tapi dia tak sampai panjang ke sini. So, macam mana kita nak buat bagi panjang sampai ke sini? So, kita letak dekat situ W3 tolak block. Okey, kita letak W3 tolak block dekat sini. So, bila kita refresh, kita nampak dia akan jadi panjang macam itu. Okey, dia akan jadi panjang macam tu. So, apa kita nak buat lagi? Okey, kita kopikan blok ni dan paste balik di dalam kelas-kelas kita tadi tu. So, kita kena buanglah yang round tadi tu. Okey, cikgu contoh saja. Okey, round tak nak, kita buang, kita paste. Cikgu paste, cikgu tekan Ctrl V saja ya untuk paste. Ctrl V, cikgu tekan lagi sekali, Ctrl, tekan V. Cikgu tekan lagi, paste lagi. Cikgu paste lagi. Okey, paste. Tujuan kita baca ni kenapa? Sebab kita nak bagi sama. Semua button kita sama sahaja. Okey. So, bila kita refresh kali ni, okey, dia akan tak ada masalah lah. Okey, so sekarang ni apa yang kita nak buat? Kita nampak dekat sini macam janggal. Sebab apa? Sebab dia terlalu dekat dengan atas, dia terlalu dekat dengan bawah. Okey, dia terlalu rapat. Kita nak bagi ada jarak sikit supaya nampak lebih cantik. So, macam mana kita pada row ni, kita letak W3 tolak margin top dan juga W3 tolak margin bottom. Okey, kita letak dua kelas, margin top dan juga margin bottom. So, apa yang akan jadi? Kita nampak dia akan ada jarak di atas dan juga jarak di bawah macam ni. Okey, so menu buat ada sini. Kita nak letak menu dekat tengah-tengah ni. So, apa kita nak kena buat? Pada menu ni, okey, letakkan W3 tolak center. Okey, bila kita refresh, okey, menu kita akan berada di tengah-tengah sini. Okey, so selesai. So, apa kita nak buat seterusnya? Kita nak potong kita punya template. Okey, kita nak potong kita template sebab apa? Kita nak pastekan dekat dalam header dan kita nak pastekan satu lagi dalam file footer. Okey, nak paste di dua tempat Satu di header dan satu lagi di footer. So, kita buat dulu untuk di header. So, di header kita nak potong macam mana? Cari perkataan isi kandungan ni. Nampak? Isi kandungan ni. Bila kita dah jumpa isi kandungan. Ini part penting. Salah potong habis kamu punya layout. Kena buat semula layout kamu. So, macam mana nak atasi dia? Cari isi kandungan ni. Okey, kita select div dia di atas sehingga ke baris pertama. Select ke atas. Okey. Klik ke atas ni, select, tarik, jangan lepas sampai ke atas. Then kita tekan copy. Pergi kepada header, kita select, kita buang semua kod di header dan kita paste. Okey, itu yang selesai di header. Di footer pula sama juga. Di bawah isi kandungan ni, kita select semua dan kita copy. So, pergi kepada footer, kita select semua dan kita delete dulu yang asal dan kita paste yang baru. Okey, so kita try tengok macam mana hasil dia. Klik pada laman utama, nampak dia dah jadi menu, nampak kita punya isi kandungan kita dah berada di sebelah sini. So, bila kita login sebagai hakim, okey, login sebagai hakim 123 123. Bila kita tekan saja login, nampak menu kita dah berada di sebelah sini. So, macam mana menu saya tak cantik cikgu, warna biru dull macam ni cikgu. Macam mana kita nak buat bagi cantik? So, dekat sini ada macam-macam. Okey, kamu boleh letak macam-macam. Kamu nak letak border pun boleh dekat menu kamu. So, kalau kamu nak letak border macam ni, okey, kita ambil W3 border. So, kita ambil W3 border. Kita pergi dekat menu. Menu sekarang ni nak ubah menu kita hanyalah di header. So, kita letak tambah pada kelas dia W3 border. Okey, W3 border. Ini kalau kamu nak modify lagi lah. So, modify dia dekat mana? Dekat ni. Nampak dia akan ada. Kalau tak suka warna biru, saya suka warna putih saja cikgu. Okey, terpulang kepada kamu. Kalau tak suka warna biru, buang warna biru ni.
Okey, boleh buang warna biru ni. Tak ada masalah. Suka warna putih saja. Cikgu saya suka border warna putih saja. Tak ada masalah. Kita boleh ubah suai dekat sini. Okey. So ini yang kamu kena buat untuk cuba jaya. Okey, kamu kena cuba jaya supaya kamu dapat hasil yang kamu lebih sukalah, lebih puas hati. Okey. So, kita paste dan kita paste. So, terpulang kepada kamu untuk hias kamu punya menu ni macam mana. So, okay, dia akan jadi macam ini. Okey, dia akan jadi macam ini. Okey. So, kita dah siap kita punya menu untuk vertical navigation. Okey, so sampai di situ saja. Cikgu harap kamu boleh ubah suai supaya nampak lebih cantik daripada apa yang cikgu buat. So, janganlah ikut macam cikgu warna putih. So, terpulang kepada kamu lah. Anda kata kamu seorang yang ceria, suka warna-warni. Okey, letaklah W3 tolak blue. Okey, letaklah. Terpulang kepada kamu nak letak warna apa, W3 tolak red. Boleh tengok warna dekat sini. Boleh tengok warna dekat colors. Dia ada banyak color. So, tukar warna pink. Okey. Okey, tambah lagi W3 tolak pink. Okey. So, bila kita refresh, kita akan dapati, nampak dia ada warna-warni macam tu. So, terpulang kepada kamu. Boleh buat ikut suka kamu. Okey. Tetapi jangan terlalu over warna-warni dia. Okey. So, sampai di situ saja perkongsian cikgu. Kita jumpa lagi untuk tajuk yang untuk contoh menu yang seterusnya, iaitu sidebar menu. Okey, so cikgu kongsikan kepada kamu 4 jenis menu. Horizontal, drop down, vertical dan juga sidebar. Kamu pilih salah satu sahaja. Jangan buat keempat-empat dia. Pilih salah satu sahaja. Okey, so jumpa lagi di video yang akan datang untuk tajuk sidebar menu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.